Seorang kanak-kanak lelaki dari India mencipta sejarah apabila menjadi pembunuh bersiri termuda di dunia. Dikenali sebagai Amarjit Sada, kanak-kanak ini dilahirkan pada 1998 dan berasal dari daerah Baguseri di Bihar, India. Keluarganya merupakan orang miskin dan bapanya hanya bekerja sebagai buruh. Amarjit mula membunuh ketika berusia 7 tahun, di mana mangsanya adalah sepupu perempuannya yang berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, dia pula membunuh seorang bayi berusia 8 bulan iaitu adik perempuan kandungnya. Dilaporkan sebahagian ahli keluarga Amarjit dan beberapa penduduk kampung mengetahui perbuatannya. Namun bagaimanapun mereka mendiamkan diri dan menganggap sebagai isu keluarga dan tidak melaporkan kepada pihak berkuasa. Bagaimanapun, pada 2007, kanak-kanak itu sekali lagi membunuh seorang bayi berusia 6 bulan yang merupakan anak kepada jirannya, di mana kes tersebut dilaporkan kepada polis. Superintendent Amit Lodha berkata, kes kanak-kanak itu berkaitan dengan psikiatri dan mendapati masalah kelainan tingkah laku. Selepas pakar menilai kesihatan mentalnya dan dia ditempatkan di sebuah pusat taman di Bandar Munger. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum dan juga yang tidak melawan hukum, seperti yang dijatuhkan hukuman mati. Pembunuhan biasanya berpunca dari pelbagai jenis, misalnya politik, kecemburuan, dendam, bela diri dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api dan juga senjata tajam. Selain itu, pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom. Menurut Carl Menahem, iaitu pelopor Life Course Theory, dalam bukunya iaitu Groundbreaking Dissertation, The Sociological Problem of Generations, walaupun Menahem tidak secara spesifik menceritakan teori yang lengkap, dia menunjukkan penemuan bagaimana pengalaman manusia, khususnya yang dialami pada zaman kanak-kanak, membentuk hasil mereka pada masa kini. Beliau kemudiannya berpandangan bahawa tingkah laku ini akan diturunkan dari generasi ke generasi, dengan membuat kesimpulan bahawa generasi lalu membentuk generasi yang seterusnya. Teori sifat terpendam yang dibangunkan oleh Gottfredson, Hirschi, Wilson dan Herrstein menyepadukan konsep teori pilihan kepada dua, iaitu yang pertama, orang yang mempunyai sifat terpendam memilih jenayah berbanding bukan jenayah dan berpeluang untuk menjadi jenayah pengantara pilihan mereka. Dan yang kedua pula adalah mereka yang melakukan kesalahan delinkuan serta jenayah ini tidak menghiraukan apa yang berlaku pada diri mereka di masa yang akan datang. Pelbagai mekanisme yang telah diusahakan oleh kerajaan untuk membantu mengurangkan kadar jenayah dalam negara. Namun, kegiatan ini masih terus berlaku. Oleh itu, kita sebagai masyarakat haruslah memainkan peranan dalam membendung kegiatan jenayah yang merosakkan keharmonian negara yang kita cintai. Salah satunya adalah sebagai warga negara prihatin sewajarnya melaporkan setiap perlakuan yang mencurigakan kepada pihak berkuasa, iaitu polis. Dan yang kedua pula adalah sebagai ahli masyarakat, kita seharusnya menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada orang sekeliling kita, kerana pengaruh sekeliling seperti rakan sekerja amat memberikan impak kepada perlakuan seseorang itu. Terima kasih kerana masih lagi setia dengan saya sehingga ke penghujung rancangan. Saya, Muhammad Syahir Aisar bin Zulkarnain, mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, delinkuan juga membawa padah.